Salam sejahtera dan selamat petang. Saya Thomson Ng, nombor matrix 276234. Saya akan membentangkan berkaitan dengan tajuk tugasan individu saya, iaitu hala tuju dan masa depan perkhidmatan awam di Malaysia. Pengenalan. Perkhidmatan Awam Malaysia beroperasi di bawah rangka kerja Raja Berperlembagaan yang diketuai oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Perkhidmatan awam persekutuan, sama ada awam atau tentera, adalah bukan politik dan berhutang taat setia kepada Raja dan Raja-Raja dan kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya umum. Perkhidmatan awam diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN). KSN mengetuai hierarki yang terdiri daripada kumpulan utama, kumpulan profesional dan pengurusan, dan dua kumpulan kaki tangan sokongan. Seterusnya, teori atau konsep berkaitan. Perkhidmatan awam merupakan antara sektor yang sangat penting dalam membentuk satu perubahan dalam negara. Perkhidmatan awam juga dirujuk sebagai salah satu institusi yang utama serta penting bagi sebuah negara, yang mana melalui perkhidmatan ini sesebuah institusi keluarga dan sosial mampu untuk dipelihara selain dapat menjamin kesejahteraan negara yang berkenaan. Perkhidmatan awam juga merupakan pemacu kepada pembentukan negara yang maju dan mampu berdaya saing dengan negara lain. Perkhidmatan awam dilihat sebagai sektor yang sangat penting dalam menyediakan perkhidmatan terbaik buat negara dan masyarakat. Selain perkhidmatan ini boleh dikatakan sebagai antara perkhidmatan yang banyak memberi sumbangan kepada perjalanan serta kemajuan negara. Struktur perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam terdiri daripada perkhidmatan awam am persekutuan, perkhidmatan awam negeri, perkhidmatan awam bersama, perkhidmatan pendidikan, perkhidmatan kehakiman dan perundangan, pasukan polis dan angkatan tentera. Ketua Setiausaha Negara mengetuai perkhidmatan awam dan bertanggungjawab terus kepada Perdana Menteri. Beberapa suruhanjaya perkhidmatan telah ditubuhkan di bawah perlembagaan sebagai sebahagian daripada struktur untuk memastikan kesesamaan perkhidmatan awam dan untuk melindunginya daripada campur tangan politik. Selain suruhanjaya dan agensi pusat, terdapat jenis organisasi lain yang dikelompokkan di bawah agensi operasi yang dipanggil kementerian dan jabatan. Kementerian ini bertanggungjawab dalam perancangan strategik dan dasar yang melibatkan semua jabatan atau agensi di bawahnya. Pelaksanaan perkhidmatan awam di Malaysia. Yang pertama, melalui mesyuarat. Yang kedua, e-perkhidmatan. Seterusnya, isu-isu yang berkaitan perkhidmatan awam. Yang pertama, rasuah. Yang kedua, ketidakhadiran bekerja tanpa alasan yang munasabah. Dan yang ketiga, keberhutangan. Kekuatan dan kelemahan perkhidmatan awam di Malaysia. Kelemahan yang pertama, penentangan pegawai kerajaan untuk menggunakan e-kerajaan sebagai bentuk utama penyampaian perkhidmatan. Latihan juga terhad. Selain itu, masalah jurang digital dalam pelaksanaan e-kerajaan. Seterusnya, kekuatan. Ledakan maklumat bersama-sama dengan pertumbuhan penggunaan mudah alih dan ekosistem data internet. Seterusnya, tinjauan yang dijalankan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Analisis. Kes Datuk Seri Panglima Joseph Pairan Kitingan KM Sabah telah menggunakan kuasa mutlaknya untuk meluluskan projek pembangunan di Tamunan dengan jumlah nilai ringgit Malaysia RM1,483,341.60 kepada Syarikat Rimkaya Sdn Berhad, yang mana syarikat tersebut dimiliki oleh dua orang adik iparnya. Beliau didapati bersalah dan telah didenda.
Faktor yang pertama adalah faktor luaran, pengaruh rakan atau orang atasan, desakan kewangan, keadaan hidup. Faktor dalaman, kurang motivasi diri, kurang didikan agama, kepribadian yang buruk, terlalu mengejar kesenangan hidup dan merasakan diri terlalu kurang berbanding orang lain. Yang kedua, masalah ketelusan dalam sistem pentadbiran sektor peringatan awam itu sendiri. Dan yang ketiga, penguatkuasaan undang-undang yang lemah dalam negara. Kesannya adalah kesan negatif terhadap pembentukan imej negara. Selain itu, mewujudkan pemerintahan yang lemah kerana setiap kali salah laku berlaku, maka pemerintah kehilangan hasil atau tergelincir daripada tindakan-tindakan yang sepatutnya. Yang ketiga, akan menyebabkan pengaliran wang ke luar negara akan berlaku. Seterusnya, cadangan meningkatkan kualiti perkhidmatan awam. Adalah penting bagi pentadbiran semasa untuk mempunyai objektif reformasi perkhidmatan awam yang jelas dan jangka panjang. Lebih banyak latihan untuk pegawai kerajaan supaya mereka boleh memperoleh kemahiran dan pengetahuan baru untuk meningkatkan keupayaan mereka dalam mengendalikan IT. Kerajaan juga perlu sentiasa mengenal pasti kemahiran dan kecekapan yang digunakan untuk melaksanakan reformasi dan menarik atau mengekalkan pegawai kerajaan dengan kemahiran dan kecekapan yang diperlukan. Kerajaan juga perlu menggerakkan semua organisasi sektor awam untuk bekerjasama dalam melaksanakan reformasi. Reformasi kerajaan mestilah menyeluruh dengan kerja-kerja setiap agensi dan kementerian serta menyumbang kepada usaha keseluruhan. Kerajaan perlu membina budaya dan persekitaran pembelajaran dan perkhidmatan awam. Yang terakhir, kerajaan perlu menguruskan sistem data mereka yang merekodkan maklum balas dan aduan daripada rakyat melalui laman web mereka atau saluran lain yang bertujuan membantu kerajaan membuat keputusan atau dasar yang lebih baik yang bersesuaian dengan keperluan dan kepentingan rakyat. Kesimpulannya, perkhidmatan awam di Malaysia adalah untuk menyampaikan perkhidmatan yang penting seperti pentadbiran kerajaan, kehakiman, keselamatan awam, pertahanan negara, kesihatan dan pendidikan. Persekitaran yang berubah semasa dan peningkatan jangkaan pihak kementerian, pihak berkepentingan dan pelanggannya mendorong perkhidmatan awam untuk menyemak, memikirkan semula dan mengubah dirinya untuk meningkatkan prestasinya ke tahap yang lebih tinggi. Ia juga perlu mencari cara untuk mencipta nilai yang lebih besar daripada sumber yang ada dengan menyampaikan hasil yang disasarkan dengan lebih kos efektif. Malah, organisasi perkhidmatan awam Malaysia telah secara proaktif memulakan perubahan dan membina amalan yang sudah berprestasi baik berdasarkan isu dan cabaran persekitaran masa depan yang dijangkakan. Walaupun menghadapi cabaran yang ketara, organisasi sektor awam melalui proses transformasi akan dapat memberi impak yang besar kepada hasil penambahbaikan penyampaian perkhidmatan. Baik menjana kesan transformasi yang ketara, tumpuan harus diberikan kepada inisiatif yang mempunyai impak tinggi dan mempunyai hanya inisiatif biasa yang menjadi sebahagian daripada sasaran kerja tahunan. Dalam merancang inisiatif, setiap agensi mesti melihat dalam ufuk yang lebih besar. Inisiatif perancangan harus menekankan tindakan sebenar yang memfokuskan kepada hasil dan tidak tertumpu kepada idea konsep sahaja. Inisiatif ini harus menjadi sebahagian daripada tugasan harian. Rangka masa mesti ditetapkan untuk mengukur kesan perubahan yang dilaksanakan. Sehubungan itu, carta kemajuan bagi setiap projek yang dirancang perlu disediakan untuk tujuan pemantauan. Pemantauan memainkan peranan penting untuk memastikan setiap tindakan yang diambil dilaksanakan seperti yang dirancang. Sementara itu, pelaksanaan inisiatif ini lain juga perlu diteruskan bagi memastikan organisasi berjalan lancar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.